Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton dan murid-murid Cikgu. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam video kali ini di mana Cikgu akan mengajar satu lagi topik, iaitu topik bahagi tahun 5. Jadi bagi yang baru menonton video-video Cikgu akan sentiasa mengupas tentang tajuk-tajuk matematik melalui buku teks sekolah rendah ataupun kaedah-kaedah mudah matematik ya. Jadi insya-Allah sebelum kita teruskan pengajaran, Cikgu mengajak semua penonton untuk berkunjung ke channel Cikgu Encik Guru SM dan tekan butang subscribe serta tekan butang loceng untuk mendapat lebih banyak video-video baru yang Cikgu upload akan datang ya. Jadi di sini sudah ada beberapa video yang Cikgu telah upload tentang pengajaran Cikgu yang lepas-lepas. Yang terlepas untuk melihat boleh tonton semula, kemudian like dan share. Kongsikan kepada sahabat-sahabat lain di luar sana supaya ilmu ini kita dapat sebarkan dan manfaatkan bersama-sama ya. InsyaAllah ada ganjaran tuh ya, ganjaran pahala. Okey. Jadi untuk tengok video Cikgu lebih senang, boleh masuk ke playlist. Cikgu sudah susun ikut tahun-tahun dia lah supaya mudah untuk penonton mencari. Okey. Jadi sebagai peringatan juga, video Cikgu ini durasi dia 15 minit. Kalau tidak sempat kita habiskan tajuk bahagi satu video, kita akan bawa ke video-video seterusnya. Okey. Jadi kita masuklah terus kepada bahagi. Cikgu menggunakan buku teks matematik tahun 5 muka surat 47 sehingga 58. Okey. Contoh-contoh Cikgu akan ambil dari sini dan ada juga contoh Cikgu sendiri ya. Okey, bahagi ini merupakan satu topik yang agak sukar sebenarnya. Jadi Cikgu sarankan murid yang tidak sempat menonton video bahagi tahun 4 untuk tonton dulu video itu. Sebab video itu ada kaedah paling asas tentang bahagi. Jadi untuk kita senang belajar bahagi tahun 5, Cikgu sarankan supaya penonton lihat dulu video bahagi tahun 4 ya. Boleh cari di channel Cikgu. Okey, Cikgu teruskan dengan pembahagian guna kaedah bentuk lazim atau cangkul. Apa itu cangkul? Inilah dia. Bentuk lazim ini Cikgu suka panggil kaedah cangkul sebab dia macam cangkul. Okey, soalan ini Cikgu petik daripada video bahagi tahun 4 ya, Cikgu sudah terangkan. Jadi kalau mau nampak macam mana penerangannya, boleh tengok semula di video tahun 4. Cikgu minta semua pelajar-pelajar dan penonton untuk buat sifir dahulu sebelum kita selesaikan bahagi melalui video tahun 4 itu. Ini biasalah untuk murid-murid Cikgu akan sarankan buat sifir dahulu. Dapat soalan, tengok digunakan 3, jadi kita buat dulu sifir 3 supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan lah ya. Kecuaian. Biasanya murid hafal sifir tapi dia cuai. Jadi untuk mengelakkan kecuaian, kita buat sifir macam ini. Cikgu sudah ajar nih di video tahun 4 ya. Jadi yang terlepas boleh tengoklah di channel Cikgu. Ada 2 video bahagi di situ tahun 4. Cikgu ada ajar tentang bab inilah ya. Jadi Cikgu tidak akan ulas tentang ini lagi. Kita terus masuk ke contoh melalui buku teks tahun 5. Okey, ada 108.492 biji butang semuanya. Pastikan setiap helai baju ada 4 biji butang. Jadi dia arahkan pekerjanya untuk letak butang 4 biji di setiap baju. Soalannya, berapa helai bajukah yang dapat dijahit menggunakan semua butang itu? Ini satu soalan penyelesaian masalah. Jadi caranya kita akan keluarkanlah dulu maklumat yang ada. Kita ada nombor 100.000 lebih dan nombor 4. Jadi kita keluarkan, kemudian kita selesaikan macam biasa. Melalui buku teks dia gunakan cara bentuk cangkul, tapi di sini banyak kan? Jangan keliru ya, dia buat banyak sebab dia mau tunjukkan satu persatu dia buat. Kalau murid tidak mau buat yang ini pun tidak menjadi masalah. Terus buat yang di hujung ini. Ini adalah bentuk yang penuh lah ya. Jadi Cikgu tidak akan ulas tentang kaedah cangkul ini, boleh tonton di video tahun 4 bahagi. Cikgu mau sentuh tentang pembahagian khas. Okey. Dalam darab ada darab khas, dalam bahagi pun ada bahagi khas. Nombor khas itu ialah ini. 1 di hadapan dan semua sifar di belakang. Itu adalah nombor khas. Apalagi nombor khas yang lain. 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta dan seterusnya. Asalkan nomor itu 1 di hadapan dan sifar semua belakang, kita panggil nombor khas. Ya, kenapa? Sebab kita ada kaedah mudah untuk menyelesaikan soalan-soalannya. Tidak perlu kira panjang-panjang, kita buat cara mudah. Okey? Kita tengok cara 1.
dia lebih kepada kaidah memotong nombor mengikut sifir yang sesuai atau memotong sifar. Oke, memotong sifir yang sesuai ini cikgu tidak akan tunjukkan di sini, cikgu akan tunjukkan di akhir pengajaran pembahagiannya. Sekarang cikgu akan tunjukkan yang ini dulu. Yang cikgu garis nih, memotong sifar. Kenapa memotong sifar? Sebab kita tengok soalan. Dua-dua nombor di dalam soalan itu ada sifar belakang dia. Untuk guna cara ini, cara satu, syaratnya mesti sifar di belakang dia. Dua-dua nombor mesti ada sifar di belakang. Bukan di tengah-tengah, bukan di depan. Di belakang, ya. Jadi macam mana mau selesaikan, kita buat begini. Kenapa dia jadi pecahan, cikgu? Oke, bahagi kita boleh buat dia dalam bentuk pecahan. Untuk bahagi saja ya. Sebab per ini kita boleh sebut dia sebagai bahagi. 315.260 bahagi 10 ataupun per 10. Nah, sama lah tuh ya. Jadi kita teruskan dengan potong sifar. Jadi dua-dua nomor ada sifar di belakang dia. Bukan di tengah, bukan di depan. Di belakang dia ada sifar. Di atas ada satu sifar, di bawah pun ada satu sifar. Jadi cara dia, kita potong sifar di bawah dahulu, kemudian baru potong sifar di atas. Di bawah kita potong satu, di atas pun kena potong satu lah. Jangan potong lebih-lebih. Jadi dia akan jadi seperti ini. Tiada sudah sifar. Jadi 31526 bahagi 1. Jadi tidak perlu kira bentuk lazim. Teruslah itu jawaban dia. Ambil saja jawaban dia. Senang kan? Jadi cikgu kalau di sini ada dua sifar. Nomor atas. Nomor bawah pun ada dua sifar. Kita mau potong berapa? Potonglah dua-dua sifar dia. Kalau di sini dua sifar, di sini pun dua sifar, potong dua sifar di bawah dulu, baru potong dua sifar di atas. Ya. Kalau di bawah dua sifar, di atas satu sifar, jangan pula mau potong dua pula ya. Kita kena ikut yang sama. Kalau di atas satu, di bawah dua, kita terpaksa potong di bawah itu satu kali saja. Di atas potong satu kali juga. Oke? Dapat nanti kita akan nampak lagi lah soalan-soalan macam itu lah. Jadi kita pergi ke cara kedua. Lebih kepada kaidah memindahkan titik perpuluhan dari belakang ke depan. Mana ada nomor titik perpuluhan cikgu dalam soalan nih? Ada sebenarnya di belakang mereka ini ada nomor titik perpuluhan, tapi disembunyikan. Mari kita tengok info tambahan. Setiap nomor bulat mempunyai titik perpuluhan tersembunyi di belakang sekali. Setiap nomor bulat ada titik perpuluhannya tersembunyi sebab selepas titik perpuluhan itu ialah sifar. Tidak ada nilai lain selain sifar. Perpuluhan sifar saja. Jadi daripada kita letak banyak sifar, bagus kita sembunyikan. Oke? Contoh nomor bulat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampailah 100, sampai 1000, sampai 1.000.000. Itu adalah nomor bulat. Selagi mana dia bukan pecahan, kita panggil nomor bulat. Nomor bulat ini semua ada titik perpuluhan yang disembunyikan. Macam ini. 1 sebenarnya 1 perpuluhan sifar, 2 sebenarnya 2 perpuluhan sifar, 3 sebenarnya 3 perpuluhan sifar. Tapi sifar ini dengan titik perpuluhan dia disembunyikan. Sebab tidak ada nilai juga. Kecuali dia ada nomor lain selain sifar, barulah kita tunjukkan. Oke? Jelas ya? Jadi kita masuk semula kepada pemindahan titik perpuluhan. Jadi dia sebenarnya ada di belakang titik perpuluhan yang kita tidak nampak. Jadi sekarang kita merujuk kepada nomor khas dia, 10. Tidak payah sudah tengok nomor depannya, tengok nomor khas saja. Ada berapa sifar dia? Ada 1. Jadi kita menghilangkan sifar ini, kita kena bawa titik perpuluhan itu ke belakang 1. Dia maju 1 kali kan? Jadi di depan pun kena maju 1 kali. Jadi dia akan jadi seperti ini. Hilang sudah sifar dua-dua. Sebab dia tidak ada nilai, jadi kita sembunyikan dia. Oke? Jadi tidak payah kira, teruslah jawaban dia itu. Oke? Untuk pemindahan titik perpuluhan, kita tidak payah rujuk sudah nomor depan. Kita rujuk nomor khas saja. Contohlah nomor khas ini 100. Jadi macam mana menghilangkan sifar dia? Kita kena pindahkan 2 kali lah. Kan? Pindah 2 kali, sebab ada 2 sifar. Jadi kalau sini pindah 2 kali, sini pun kena ikut pindah 2 kali. Oke? Jelas ya? Kita masuk lagi satu contoh pembahagian khas. Kali ini kita gunakan nomor khas 1000. Tapi nomor di depan dia tidak ada sudah sifar. Jadi bolehkah kita gunakan kaidah potong sifar? Atau bentuk lazim ataupun pindah titik?
Jadi kita kena guna ini saja. Kaidah potong sifar tidak boleh sebab ini tidak ada sifar. Oke. Jadi cikgu tidak mau terangkan bentuk lazim, cikgu akan terangkan pemindahan titik perpuluhan. Macam cikgu cakap tadi, kita kena rujuk nombor khas. Nombor khas ada 3 sifar. Macam mana mau hilangkan sifar ini? Kita pindahkan titik perpuluhan dia 3 kali. Sampai pergi ke belakang 1. Jadi kalau sini pindah 3 kali, sini pun kena ikutlah. Pindah 3 kali. Jadi dia akan jadi seperti ini. Oke. Cikgu, di sini dia tinggal 1. Sudah disembunyikan perpuluhan dan sifar. Sini kenapa tidak sembunyikan perpuluhan dengan nombor? Kenapa? Sebab dia bukan sifar. Dia nombor. Jadi kita tidak boleh sembunyikan suka-suka. Oke? Jadi dia akan jadi macam ini. Ini belum jawaban akhir ya. Dia akan jadi macam ini. 627 bagi 400, bukan 400. 627 bagi 435. Jadi kalau menggunakan bahagi nombor khas, 1 di depan, semua sifar di belakang, titik perpuluhan itu kita boleh terus ubah kepada baki. Ubah saja. Ya, nomor dia ambil semula, ubah titik perpuluhan sejak kepada baki. Contohlah, bahagi dia tu bukannya nomor 1 di depan. Dia nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Tapi nomor belakang dia sifar. Nomor depan sejak bukan 1. Bolehkah kita tukar titik perpuluhan kepada baki? Jawapannya tidak boleh. Tidak boleh. Ya, hanya boleh tukar kalau kita gunakan nomor khas sahaja. 1 di depan, sifar semua di belakang. Oke? Jelas ya? Nah, ini kaidah bentuk lazim. Cikgu tidak mau terang. Boleh rujuk dari buku teks ataupun murid boleh buat sendirilah. Nah, tengok ya jawapan dia. Sama kan jawapan cikgu dengan jawapan dia? Nah, jadi sebelum kita hentikan video ini, cikgu mau bawa satu perbincangan. 10 ribu bagi 100 ribu. Rasanya yang mana satu yang betul? 10 ribu kah atau 100 ribu? Jadi perempuan ini salah. Kenapa pula dia betul cikgu? Kan ini 100 ribu, ini 10 ribu. Oke, 10 ribu ada berapa tempat ataupun nilai tempat? Ada 5. Yaitu apa dia? 10, 100, 1000, 10 ribu. Kan? Tapi ingat, selepas kita mengisi semua kotak-kotak itu dengan nilai, yang di bahagian 10 ribu tidak boleh letak sifar atau tidak boleh letak 1. Kita kena letak nomor dia 10. 10 itu duduk di 10 ribu. Jadi letaklah 10 di dalam 10 ribu. Jadi kita akan nampak situ ada 5 sifar dia. Jadi nomor yang ada 5 sifar, nomor 100 ribu. Nah, jadi untuk mengelakkan kesalahan atau kecuaian murid-murid, cikgu galakkan buat dulu nilai tempat dia, baru letakkan nomor-nomor dia. Supaya tidak salah lah macam perempuan ini. Ya. Jadi kaidah inilah yang betul. Oke? Jadi untuk video kali ini cikgu tamatkan di sini. Teruskan menonton episode yang kedua, sebab di episode kedua cikgu ada satu kaidah sendiri yang bukan melalui buku teks, yang lebih cepat untuk kita kira bahagi. Jadi teruskan menonton. InsyaAllah kita berjumpa lagi di episode yang kedua.